Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, cikgu akan bincangkan praktis sumatif 9, boleh rujuk buku teks Sains tingkatan 1 KSSM, muka surat 275 sehingga 277. Soalan pertama, rajah 1 menunjukkan lapisan-lapisan di dalam bumi. Labelkan setiap lapisan itu dengan nama yang betul. Jawapan untuk P ialah kerak, Q ialah mantel, R ialah teras luar dan yang paling dalam ini ialah teras dalam. Soalan yang kedua, fenomena cuaca seperti hujan, awan, gempa bumi, ribut dan lain-lain terbentuk dalam atmosfera bumi. Dalam lapisan atmosfera yang manakah fenomena tersebut terjadi? Daripada 5 lapisan tersebut, fenomena tersebut terjadi pada troposfera. Soalan yang ketiga, rajah 2 menunjukkan lapisan atmosfera. Soalan A, lapisan manakah yang mempunyai aurora? Jawapannya ialah lapisan S. Okey, lapisan S ini ialah lapisan termosfera. Soalan B, nyatakan 2 benda hidup yang boleh didapati di ruang P. Okey, pelajar masih ingat tak? Apa dia P? P ini ialah lapisan troposfera. Okey, jaraknya 0 hingga 13 km. Okey, dan yang boleh hidup di sini ialah burung dan juga serangga. Jadi lapisan atmosfera ini pelajar mesti ingat bermula daripada troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera dan eksosfera. Okey, macam mana nak ingat? Okey, cikgu ingat daripada eksosfera ya. Yang T ni. T ni ialah eksosfera. Jadi untuk memudahkan pelajar ingat, okey, cikgu berikan nama ni iaitu emak, tak, makan, sayur, tauge. Okey. T ialah emak. Emak tu ialah eksosfera. Tak iaitu S. S ialah termosfera. Makan. Okey, R ialah makan iaitu mesosfera. Sayur ialah Q iaitu stratosfera. Dan P yang paling hampir dengan permukaan bumi ialah troposfera ataupun tauge. Okey. Soalan yang keempat, apakah faktor pembentukan batuan metamorfik? Faktor yang mempengaruhi batuan metamorfik ialah komposisi mineral batuan asal, tekanan dan suhu, pengaruh kuasa tektonik dan pengaruh bendalek ataupun cecair. Soalan yang kelima, rajah 3 menunjukkan aliran lava dari sebuah gunung berapi. Apakah batuan yang mungkin terbentuk di P? Okey, soalannya, apakah batuan yang mungkin terbentuk di P? Ini ialah P ya pada rajah 3. Jawapannya ialah batu igneous. Soalan yang keenam, Salina menjumpai sejenis batuan di tepi muara sungai. Ciri-ciri batuan tersebut dicatatkan seperti di bawah. Okey, jadi batu yang dijumpai oleh Salina mempunyai ciri berongga, berlapis-lapis dan mempunyai fosil kerang. Soalannya, apakah jenis batuan tersebut? Jawapannya ialah batuan sedimen. Soalan yang ketujuh, Pak Cik Yatim merupakan seorang petani. Anak Pak Cik Yatim selalu menasihatinya supaya tidak menyembur racun perosak secara berlebihan. Mengapa? Okey, ini adalah rajah 4 menunjukkan Pak Cik Yatim sedang menyembur racun perosak di kebunnya. Jawapannya ialah racun perosak yang disembur akan meresap ke dalam tanah dan mencemari air bawah tanah. Racun itu juga akan mencemari air sungai yang merupakan sumber air untuk manusia dan haiwan. Soalan ke-8, pernyataan di bawah menunjukkan suatu aktiviti manusia. Penebangan hutan bakau untuk mendapatkan hasil kayu menimbulkan kesan negatif. Pada pendapat anda, apakah kesan negatif yang mungkin timbul akibat penebangan hutan bakau? Hutan bakau berfungsi menapis air sungai sebelum mengalir masuk ke dalam laut. Jika hutan itu ditebang, air sungai dengan kandungan lumpur
dan kekotoran akan mencemari laut. Hutan bakau juga merupakan zon pemampan untuk menghalang ombak tinggi dan air laut daripada menghakis pantai dan merosakkan harta benda. Penebangan hutan bakau akan seterusnya memusnahkan habitat bakau dan mengganggu kitar kehidupan di dalamnya. Soalan ke-9, pernyataan di bawah merujuk kepada salah satu ciri di permukaan bumi. Taburan air di bumi sentiasa tetap. Pada pendapat anda, adakah pernyataan ini benar? Bincangkan. Jawapannya ialah betul ataupun benar. Air bergerak dari satu tempat ke tempat lain mengikut kitar air. Pencairan glasier pada musim panas dan hujan yang turun di puncak gunung mengalir turun melalui sungai dan menuju ke lautan. Air laut membentuk wap air melalui penyejatan dan naik ke langit. Wap air seterusnya membentuk awan dan turun sebagai air hujan dan proses berulang semula. Oleh itu, taburan air di bumi adalah sentiasa tetap. Soalan ke-10, gempa bumi direkod dengan menggunakan alat seismograf sensitif yang mengesan gerakan atau getaran. Reka cipta satu alat seismograf ringkas untuk mengesan getaran pada permukaan bumi dengan menggunakan penanda, rod logam, spring, pemberat, kertas cardboard dan lain-lain objek yang mudah untuk diperoleh. Anda boleh menjatuhkan objek yang berat berdekatan dengan alat yang anda bina untuk menghasilkan gempa buatan sendiri. Ini adalah alat seismograf ringkas yang boleh mengesan getaran pada permukaan bumi. Kita telah sampai di cabaran selanjutnya. Soalan ke-11, pernyataan di bawah menunjukkan suatu keratan akhbar tentang isu yang berlaku di Malaysia. Keratan akhbar ini berkaitan pencemaran boksit di Kuantan. Penduduk Kuantan mengeluh dengan pencemaran boksit di sekitar kawasan Bukit Goh, Gebeng dan Pelabuhan Kuantan yang boleh menyebabkan risiko kesihatan. Kegiatan pelumbangan boksit yang tidak terkawal telah menyebabkan jalan utama kotor. Udara tercemar akibat debu boksit yang tertumpah. Sungai turut tercemar akibat aktiviti pelumbangan boksit. Boksit ialah tanah merah yang kaya dengan aluminium. Pada pendapat anda, apakah kesan negatif yang mungkin timbul akibat pelumbangan boksit yang berleluasa di Kuantan? Jawapannya ialah kesan negatif yang berlaku adalah pencemaran udara dan air. Hal ini boleh menyebabkan masalah kesihatan kepada manusia dan haiwan. Soalan yang ke-12, Cameron Highlands selalu menghadapi masalah tanah runtuh akibat kegiatan pertanian yang berleluasa. Reka cipta sejenis alat yang boleh mengesan kemungkinan akan berlakunya hakisan tanah. Alat ini terdiri daripada transducer, penggera, ini panduan gelombang keluli, ini adalah kerikil, dan bahagian ini mengubah bentuk cerun menjana pelepasan akustik dari batu. Alat ini diletakkan di atas cerun bukit untuk memberikan amaran awal kejadian tanah runtuh. Cikgu harap semua pelajar telah pun faham praktis sumatif 9. Teruskan belajar.